hari ini, berita hari ini. Berkenaan dengan Hadi Awang. Jeng, 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 jeng. Tak slow sangat. Hadi, Bukit Aman, siasat kenyataan Hadi Awang mahu jatuhkan negara. Aduh, Pak Hal pula ni. Hari tu dah lah dia punya ni dah kena tolak. Petition dia nak challenge hari tu dah kena tolak. Tiba-tiba kena siasat pula. Alamak, cerita apa ni? Siapa cerita ni? Okey, kita baca. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang akan disiasat Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Bukit Aman berhubung kenyataannya mendakwa Perikatan Nasional sedang berusaha menjatuhkan kerajaan. Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Beh Eng Lai berkata pihaknya menerima laporan ahli Parlimen Merang itu yang dibuat Pemuda Amanah Nasional dan juga Angkatan Muda Keadilan Selangor di Ibu Pejabat IPD Dangawangi semalam. Kes berkenaan akan disiasat oleh Unit Siasatan Khas Jenayah Terkelas Bukit Aman, katanya. Terdahulu Angkatan Muda dan Pemuda Amanah membuat satu laporan polis terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung pengakuannya bahawa ada usaha oleh PN untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Sebelum itu, media melaporkan Abdul Hadi kata tindakan menjatuhkan adalah biasa dalam keadaan politik negara. Okey. Yang pertama sekali saya nak bagi tahu Haji Hadi Awang lah. Menjatuhkan negara yang sah bukan biasa. Yang menjatuhkan negara yang sah ni, kalau siapa yang belajar Islam, Khawarij je. Khawarij je yang buat macam tu. Yang menjustifikan kata boleh. Khawarij je. Puak Khawarij tu apa is? Tak apa, belajar sejarah. Nanti korang tahu. Yang kedua, kita nak bagi tahu. Yang merancang kejatuhan kerajaan pada tahun 2020, antara lain adalah PAS. PAS adalah antara pemain terkemuka yang bersetuju untuk menjatuhkan kerajaan pada 2020, sebagaimana juga yang merancang untuk menjatuhkan kerajaan pada tahun 2008-2009. Kerajaan Pakatan Rakyat pada waktu itu. Dan golongan inilah juga yang di dalam PAS pada waktu itu yang tidak bersetuju dengan Tuan Guru Nik Aziz dan juga yang menghalau yang mereka gelar sebagai geng-geng Anwarinas atau Jebon daripada PAS. Kerana geng-geng ini tidak bersetuju, mereka bersekongkol dan bersenggama pada waktu itu dengan UMNO. Dan golongan inilah juga yang menerima dana daripada UMNO pada waktu itu. Atas dasar apa? Untuk mereka nak berkuasa. Untuk mereka nak kekal berkuasa. Mereka sanggup pecahkan Pakatan Rakyat demi kerana apa? Nak khianat kepada perjuangan demi supaya apa? Mereka tak naklah kononnya DAP. Tapi bukan itu. Hakikat sebenarnya bukan sebab itu. Hakikat sebenarnya mereka nak sakau bersama. Sakau bersama. Sakau, kau tuduh dia orang sakau duit. Bukan sakau duit. Sakau kuasa. Sakau kuasa bersama. Sebab dia tahu kalau dia nak bersama dengan DAP, sama dengan PKR susah. Banyak sangat prosedur. Pada masa itu dengan UMNO senang lah. Geng-geng tu kita pun lebih kurang Lepas tu masuk pula geng bersatu. Ini lagi best. Ini lagi best. 257 juta masuk akaun macam tu je. Elak lah. Macam tu je masuk dia punya akaun, tuan-tuan. Itu baru hebat. Kan? Jadi PAS pun tengok. Hebat golongan-golongan ni. Boleh menang kita ni. Kan nampak kayaknya kalau macam ni pilihan raya boleh menang ni. Wallahi nak duit. Wallahi nak duit. Wallahi nak duit. Macam ni lah baru best kita masuk pilihan raya. Inilah baru terbaik kita nak masuk pilihan raya. Kan? So tuan-tuan, inilah golongan yang ada dalam yang kononnya bercerita tentang integriti. Inilah golongan yang kononnya bercerita tentang bersih. Inilah golongan yang kononnya bercerita tentang apa, tuan-tuan? Tentang stabil. Tapi hakikatnya mereka lah golongan yang tebuk atap. Yang nak melihat negara ini tidak stabil. Yang nak melihat negara ini berada dalam keadaan kucak-kacir. Mereka inilah sebenarnya yang tidak mau aman. Tidak mau negara ini berada dalam keadaan aman. Tuan-tuan tahu tak maksud dengki tu apa, tuan-tuan? Kita selalu sebut perkataan dengki kan? Tapi kita tak pernah tahu maksud dengki tu apa. Saya bagi tahu, dengki ni bermaksud apabila kita nak
orang yang kita tak suka tu hilang nikmat, itu dia panggil dengki. Dia ada nikmat, so kita tak nak nikmat dia tu dia dapat dalam bentuk yang halal lah, yang betul dia memang ada nikmat. Dia kaya ke, dia berkuasa ke, hidup dia bahagia ke, whatever lah. Dan kita tak nak dia ada nikmat tu, so kita nak tarik nikmat tu dengan apa cara sekalipun. Termasuklah tebuk atap ke, khianat ke, janji hilang nikmatnya. Sebab kita tak sanggup nak tengok senyum dekat muka dia tu, kebahagiaan yang dibawa, dan kemungkinan apa orang kata kemakmuran yang akan dibawa dalam negara ini. Tadi saya dengar ucapan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli bila dia menyebut cara untuk menoktahkan miskin tegar dalam negara kita. Kita tahun 2023, tapi kita tak boleh nak menyelesaikan masalah miskin tegar. Dia sebut tentang IPR, Inisiatif Pendapatan Rakyat. 3 benda yang dia nak buat. Tuan-tuan boleh tengok dan Google sendiri Inisiatif Pendapatan Rakyat ni. Dan kita nampak bagaimana idea Rafizi nak menoktahkan miskin tegar ni. Tak cukup kita bagi bantuan, duit semata-mata, tapi kita kena bagi pendapatan, di mana kita bukan setakat nak keluarkan daripada kemiskinan, kita kena kekalkan mereka keluar daripada kemiskinan tersebut. Idea ini mereka tak ada. Dan bila rakyat semakin hari nanti mendapat orang kata apa, benefit, mendapat kenikmatan tersebut, dia tahu lepas ini peluang bersatu untuk menang, peluang PAS untuk menang akan semakin tipis, termasuk di Kelantan. Sebab antara mereka yang ramai memohon IPR ni tuan-tuan, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, adalah daripada negeri Kelantan. Sebab miskin tegar paling ramai di dalam negara kita adalah di Kelantan. Dia 3 negeri, Sabah, Sarawak, Kelantan. Kelantan miskin tegar paling ramai di Kelantan. Tahun ini nombor 1. Nombor 1 paling bawah. So kalau kita berjaya menyelesaikan masalah kemiskinan di Kelantan, tuan-tuan dan puan-puan, orang Kelantan akan berfikir, pemimpin aku ni duk sembang, duk gebang pasal agama semua, tapi benda yang paling asas tentang makan, minum, air kita pun dia tak boleh nak settle. Tapi ada satu pemimpin ni, dia tak gebang pasal agama pun, tapi dia orang Islam. Dia tak gebang tentang hadis Quran pun, tetapi dia memahami dan menghidupkan Al-Quran dan hadis itu dalam kehidupan mereka. Dia tak berdegar-degar cerita hal hadis haramnya ambil rasuah, tuan-tuan. Tapi dia keluar dan pergi tangkap mereka yang rasuah. Tak ambil rasuah, halang rasuah. Terima kasih, Mamu. Sebab itu, tuan-tuan, saya nak bagi tahu, dalam situasi dan keadaan yang kita ada sekarang ini, Tuhan nak tunjuk sebenarnya. Tuhan nak tunjuk bila berber ni. #PN Berber, berlagak bersih. So, adakah Muhyiddin Yassin akan letak jawatan? Muhyiddin Yassin tak perlu letak jawatan dari Bersatu, PN. Tiada keperluan untuk Muhyiddin Yassin meletak jawatan dalam PN nombor 1, kata Ketua Penerangan Razali Idris. Razali menegaskan, ini termasuk jawatan sebagai pengurusi PN. Kami tak benarkan Muhyiddin Yassin letak jawatan, kata Razali. Desas-desus peletakan jawatan timbul setelah Muhyiddin Yassin diarah ke Putrajaya sebentar tadi. Adalah. Pegang pada prinsip kan? #PN Berber kan? Letak jawatan lah. Letak jawatan presiden. Kamu hari tu, bukankah kamu yang mendesak Zahid Hamidi untuk meletak jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri? Sekarang kamu letak jawatan lah. Letaklah jawatan. Hari tu kamu yang kata adalah tidak bermoral melantik Zahid Hamidi, kluster mahkamah sebagai timbalan Perdana Menteri. Ni kluster mahkamah jadi Presiden Parti Bersatu ni macam mana? Macam mana? Kluster mahkamah tapi tak dia Parti bersalah lagi. Zahid pun sama. Kluster mahkamah Kluster mahkamah. Kluster mahkamah. Kluster mahkamah. Kluster mahkamah. Bakar. So saya kata hati-hatilah PAS. Lepas ni pemimpin-pemimpin kamu pun mungkin akan kena. Hati-hati je lah. Hati-hati.